Hả? Dạ. Kepada semua frontliners, mereka lah sebenarnya berada di barisan hadapan. Bila berada di barisan hadapan bermakna mereka merisikokan diri mereka untuk masalah awam, untuk kebajikan seluruh rakyat negeri Terengganu. Jadi kita seluruh rakyat negeri Terengganu berdoa supaya mereka kuat semangat, dapat menghadapi tugas mereka dengan baik tanpa sebarang risiko-risiko yang boleh memberi keburukan kepada mereka. Marah ke hadapan, terpuji khidmat bakti kalian, keringat saksi ketulusan, bersemangat terus bertahan. Kalian barisan hadapan, nyawa rela dipertaruhkan demi cita kesejahteraan, demi cinta kalian berkorban, berpisah dengan yang tercinta, menderu hujan air mata, yakin janji Tuhan pasti bukan dusta, ganjarannya pasti ada. Kalian barisan hadapan, nyawa rela dipertaruhkan demi cita kesejahteraan, demi cinta kalian berkorban.
Hai Husna, hai Zakri, hai Rashid. Hai Syuhada. Tak boleh aja request. Wait for a moment. Buat live juga kan. Buat live juga. I'm actually feeling the slot because you know that being stuck in our room at campus, we got nothing to do. You can also join this Ajim if you want. We need lots of more speakers and hosts. Hai Husna, hai Abang Bahtiar. Hai Koim. We are still waiting. Okay, sementara kita tunggu PU Akram sampai. InsyaAllah saya maklumkan sikit video yang hai ni kita akan upload kat YouTube. So insyaAllah bermula hari ni, setiap hari akan ada live. Esok ada, lusa ada. Untuk esok pada petang, sebab kita Ramadan kan, petang tu bersama seorang marketing strategist. Sabtu bersama seorang student yang belajar kat Jepun. Ahad bersama seorang public figure, ustazah. Kejap kita tunggu. You tak masuk lagi ni.
Hai. Oh, Waalaikumsalam. Dengar ke tu? dengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khabar Afiq? Alhamdulillah. Kita tunggu sekejap. Alhamdulillah. Abang, Okey. okey. Abang kat mana tu? Dekat rumah ke? Kat rumah. Kat rumah. PKP kan? Oh, betul lah kan. Ayolah, tapi sikit ketua keluarga kan. Boleh keluar. InsyaAllah. Ni sahabat-sahabat kita masuk ni. Syahmi Mohtar, Muammar Kamaluddin, Amir Akram. Nama sama. Nama Akram. MC Muammar Kamaluddin, Zafi Amin, Syahmi Mohtar. Is okey ke? Line macam betul-betul sikit. Dia dia line tu sikit. Kurang sikit. Dengar tu dengar je.
Ya. Yang video macam Sangkut Hafiz. Suara Hafiz sangkut-sangkut. ya, sangkut. Haa. Suara abang clear tak? Okey Ya, dia sangkut juga tu. Suara Hafiz Dia sangkut-sangkut. dengar audio clear tapi sangkut video. Dia putus-putus. Dia ni loading dekat yang video saya. Okay. Abang Am dengar tak? Dengar. Abang Am Pio. Tapi dia sangkut-sangkut. Yang Sangkut yang lain clear ke? Audience clear tak? Minta respons sikit. Hai Halim, hai Muhammad. Oh, sangkut lah Hafiz. Dia lekat-lekat sikit. Oh, Dekat. Macam mana? Kita nak... okey kot. Okey. Dah okey kot. Ni macam okey sikit. Okey sikit kot. Boleh kot. InsyaAllah kita... Tu, saya dapat dengar dua-dua jelas. Video Pio Akram sangkut. Dengan suara muka tak nampak. Dia nampak tapi tak clear sangat. Okey je. Still nampak lah orang. Dah okey dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, dia Alhamdulillah. nak halau jin-jin tu kan. Okey. Terima kasih kepada yang respon. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Okay, let's start again, shall we? Okay, apa khabar? You? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada kat dia. rumah kan? Dekat Bangi? Ke kat mana? Dekat Bangi. Bandar Seri Putra. Bangi. Bandar Seri Putra. Bandar Seri Putra. Di mana? Kakak kat mana? Kalau nak apartmen Mawar tak silap Mawar. Oh. Dekat tu. Dekat Kalau bukan sebab ni PKP balik ke situ lah. Family sihat semua? Piu. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada di mana ni? Yelah family sini lah. Kalau mak ayah kat Baling, Kedah lah. Tapi tak dapat balik lah. Rindu lah. Tak apa, boleh video call. InsyaAllah. Biasanya semasa lah. Buat masa ni memang kerja kat rumah lah. Work from home kan. Maknanya yalah, menjadikan bilik ni sebagai pejabat lah. Tapi lain lah, lain macam lah sebab nak suasana kan, sambil-sambil nak layan anak, layan ketua kan, cabaran juga kerja dari rumah ni. Okay, Alhamdulillah. Apa khabar masalah? Okay, insyaAllah kita boleh ni kot masuk perbincangan kan. Jadi sebenarnya saya pilih tajuk tu sebab saya rasa benda tu sangat signifikan lah, sebab bila berlakunya pandemik ni, bila berlaku movement control order ataupun kawalan pergerakan ni,
kita dah mula beralih ke media kan, media sosial kan, untuk berinteraksi dengan orang lain, sama ada family. Kalau selama ni kita buat juga, cuma kali ni benda ni jadi platform utama. So memang macam saya, keadaan saya memang tak boleh jumpa orang. Yelah, kalau jumpa pun orang-orang kat kampus je lah. Tapi bukan orang-orang terdekat lah, even kawan-kawan terdekat pun ramai yang balik. So membuatkan kita fikir lah, bagaimana kalau dunia ni memang akan bergerak ke arah, yelah kita tak tahu benda ni ending dia bila kan. Jadi terdetik lah dalam hati saya macam mana sebenarnya kita nak kekalkan, nak menjaga kan hubungan kan dalam keadaan macam ni. So keluarlah tajuk tu. Dan insyaAllah lah saya dengan harapan bila dapat PU dapat berkongsi lah sikit sebanyak bagaimana silaturahim tu dapat dijaga insyaAllah. 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 Okey, jadi ni pandangan PU lah kan. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan silaturahim tu? Maksudnya perkataan tu bahasa Arab kan. Jadi apa yang dimaksud? Okey, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Hafiz. Kita santai-santai lah kan malam ni kan, share-share ni. Sembang-sembang. Lagi-lagi yang student yang tengah sangkut di kampus. Macam Hafiz kita ni. So siapa yang masih di kampus, tolong angkat tangan sikit. Kan, Hafiz Rashid, lama tak jumpa. Amalin Hasnul, tu dia. Abang Ampi Akram Ustaz Akram Hafiz. Okay, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Bila sebut silaturahim, kita kena ingat Islam ni satu-satunya agama yang sangat menekankan tentang hubungan silaturahim. Hubungan silaturahim ni apa dia? Bahasa Arab, bahasa Melayunya hubungan yang ada pertalian darah ataupun pertalian rahim. Dia agak beza dengan kalau Hafiz pernah dengar kawan-kawan ni, itu kita panggil ukhuwah Islamiah, hubungan persaudaraan. Kan? Tu pergi angkat tangan tu ada kat kampus tu. Kan? Masa yang ada kat kampus kawan student ni, kita sama sebilik, roommate ataupun classmate, itu kita panggil sebagai hubungan ukhuwah. Tapi kalau kita bila sebut silaturahim dalam Islam ni, dia adalah hubungan kekeluargaan, hubungan anak dengan mak ayah dengan anak, ataupun kita dengan adik-beradik, dengan sepupu sepakat, kan? Okay, Amirul Aiman, coverage tak clear? Dia kadang macam terganggu siap. Tapi okey lah. Siapa yang clear, bagi tahu clear, insyaAllah. Okey. Kemudian kita sebut silaturahim juga adalah hubungan yang kita sebut di antara kaum kerabat. Hatta dalam bab zakat pun Hafiz, kawan-kawan, zakat pun Islam suruh tengok di kalangan kaum kerabat yang terdekat. Kaum kerabat ni maknanya yang ada pertalian darah lah, yang ada silaturahim di kalangan kita lah. Maknanya kalau nak memberi bantuan, nak menolong orang yang susah, Rasulullah ajar adalah kita melihat dulu di kalangan kaum kerabat kita. Kan? Kalau macam saya lah, macam saya ni, cabang ni, musim-musim PKP ni kan, macam saya ada 6 orang adik-beradik. Saya anak yang kelima. Maknanya saya kena tengok lah adik-adik semua. Semua lelaki. Semua lelaki besar-besar pula tu. Berjaya semua. Okay. Suara clear. Sangkut-sangkut tak apalah, kita cubalah pelan-pelan. Dah okey dah Ustaz. Tadi tu sikit tadi, dah okey dah. Kan. Sekalipun ni kita nak intro kan, silaturahim kaum kerabat ni. Dalam bab dakwah, setelah Nabi SAW diutus, dilantik menjadi Rasul,
pada umur 40 tahun. Ulama sirah menyatakan Rasulullah berdakwah secara sir, secara rahsia. Maknanya kalau solat ibadah pun secara bersembunyi, menyampaikan Islam pun secara yang senyap-senyap, underground orang panggil kan, bahasa UAE underground lah. Kemudian berapa lama, sehinggalah selama 3 tahun. 3 tahun Rasulullah berdakwah secara rahsia. Kita dah sahabat semua tengok bila Nabi diarahkan untuk dakwah secara terang-terangan, ulama meletakkan fasa dakwah secara rahsia kepada dakwah secara terang-terangan ni yang dilakukan oleh Rasulullah ni bermula dengan turunnya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kaum kerabat yang terdekat. Maknanya bila nak dakwah secara sir ni, secara rahsia 3 tahun ni, okey, kemudian Nabi nak berdakwah secara terang-terangan. Kan? Terang-terangan yang Allah suruh ni, mana golongan yang first yang Nabi kena pergi. Maka Allah perintahkan aqrabin. Kamu kena pergi wahai Muhammad kepada kaum kerabat yang terdekat. Maknanya kita yang tengah menonton ni, kalau dari sudut dakwah pun kena check lah. Adik-beradik kita solat macam mana, ibu ayah kita dari sudut auratnya, sepupu sepapat, kena ambil tahu. Apatah lagi bila sebut silaturahim ni, termasuklah susah senang makan minum pun kita kena ambil tahu. Tu kedudukan awalan silaturahim. Silaturahim itu yang dimasukkan silaturahim. Oh, kiranya nak kata pada zaman dulu pun even dakwah pun ditekankan kepada kaum kerabat dulu. Maksudnya yang terdekat dulu, bukan terus kepada maksudnya even di sir tu dia sir sama kawan, bukan dengan kawan apa dulu, tapi dengan kaum kerabat dulu. Even sir pun sekali pun. Betul. Dalam penting silaturahim ni kan. Biasa dia macam sangkut-sangkut sikit. Sangkut sikit lah. Okey. Okey Ustaz. Mana kan kita dah masuk ke zaman, orang kata zaman ni lah alam maya, teknologi kan. Dan kita banyak bergantung dengan teknologi sebenarnya untuk mendekatkan yang jauh. Jadi apa pandangan Ustaz lah dengan perkara ni? Dalam keadaan macam ni, adakah benda ni bagus ke ataupun sepatutnya macam mana ke untuk menjaga? Sebenarnya perkembangan dunia ni memang akan terus bergerak lah. Cuma satu yang kita kena faham, dunia ni memang akan bergerak dengan izin Allah SWT. Mana apa pun yang berlaku, teknologi yang hebat ni siapa yang ilhamkan? Sudah pasti Tuhan. Sebab Tuhan yang mengilhamkan, Allah yang mengilhamkan tenaga-tenaga pakar, bijak-bijak pandai ni untuk buat teknologi yang ada sekarang lah. Bermaksud Allah mengizinkan untuk kita hidup atas muka bumi ni dengan kemajuan teknologi yang ada. Kan? Salah satunya adalah dengan komunikasi. Jadi bila Allah jadikan kelebihan komunikasi pada kita ni, teknologi ni, kita kena manfaatkan. Maknanya teknologi ni menjadikan yang jauh makin dekat. Kalau dulu kena berjumpa kan, kali ni sekarang boleh video call dengan khabar, walaupun ialah PKP. Bayangkan kalau kita ni kena PKP zaman yang tak boleh video call, kan? Tak ada IG, tak boleh nak tengok video, tak boleh nak tengok muka berdepan, kerinduan waktu itu. Jadi poinnya adalah kita kena manfaatkan kemajuan yang ada pada hari ini. Kalau ikut saya teringat kata Imam Hasan Al-Banna kan, kita jangan lawan arus, kita kena ikut arus dan kuasai arus tersebut. Macam baru ni
bising kejap tentang TikTok kan. Pandai Ustaz ini Ustaz. Bila menteri nak buat TikTok tu kan, menteri KPT. Sebenarnya teknologi ni tak ada salah dia. Dan yalah, walaupun kita tengok ada fatwa yang dikeluarkan oleh mufti wilayah tentang TikTok ni kan. Samalah, fatwa tersebut boleh terpakai kepada IG. Kalau IG ni sampai tahap yang memberikan mudarat, kesan yang buruk, kan? Fatwa tersebut juga boleh digunakan bergantung kepada siapa penggunanya. Begitulah juga bumi. Kita hidup kat bumi ni, bumi tak pernah bersalah. Yang bersalah adalah kita yang duduk atas bumi inilah. Macam Hafiz tanya tentang teknologi tadi kan. Saya teringat satu analogi yang disebutkan, bila berlaku satu kematian, contoh ada satu kes pembunuhan, katalah polis tangkap, tahan semua, polis cek, polis tak akan sebut ataupun mahkamah tak akan sebut yang bersalah dalam hal ini adalah pisau yang dibunuh, pisau yang digunakan untuk bunuh, walaupun bunuh tu guna pisau kan. Tapi kita tak akan salahkan pisau tadi. Pisau pembunuh, dia tikam orang tu mati. Yang bersalah adalah orang yang menggunakan pisau untuk membunuh tadi. Kan? Itu analogi yang selalu digunakan lah. Jadi berbalik pada kita ni, kita kena manfaatkan teknologi yang ada ni, pertamanya untuk kita menjadikan hubungan kita dengan Allah makin dekat. Silaturahim ni kan hal hubungan kan. Jadikan hubungan kita dengan Allah ni makin kuat. Apa aplikasi yang paling banyak kita buka dekat phone? Al-Quran ke? Kan? Budak-budak UAE kan selalu buka Quran. Kan? Kemudian apa dia? Sound Ustaz tak dengar. Sound apa? Tak dengar suara Ustaz sekejap. Dia tak klik, dia sangat slow. Cuba ni. Sekejap. Tak dengar dia tiba-tiba dia tak. Dia dengar bisik je. Clear tak? Ni, okey. Abang dengar clear, Hafiz? Betul? Okey. Yes. Okey, clear. Sangat clear. Clear sangat. Dia terganggu dengan ni kot. Bluetooth headphone ni kot. Macam mana? Mungkin macam tu. Ni dah tutup ni. Clear. Okay. Jelas. Ni yang baru join ni, Afif Musleh Fazira ni, Mira Faizah clear Suara jelas. Video jelas tak? Okay. Setakat ni nampak clear. Alhamdulillah, Hafizi Rashid, terima kasih banyak. Okay, sambung. Terserah pada Ustaz Hafiz. Yang kena kuasai, orang kata apa, media ni lah dan teknologi, sebab kita manfaatkan lah kan. Sebab tak rugi pun sebenarnya bila ada ni, dan dia sangat bermanfaat pada waktu-waktu, tambah waktu sebegini. Kan? Tapi Ustaz, dalam masa yang sama,
kadang-kadang perbalahan juga boleh berlaku Ustaz terus teknologi ni. Dan banyak kadang-kadang benda yang kata apa, benda yang boleh settle kat luar kita banyak nak cuba settlekan dekat through social media. Apa pandangan Ustaz lah kalau pasal benda macam ni? Macam mana tadi Hafiz? Sangkut sikit. Benda yang boleh settle depan, pilih settle kat media. Okay. Isu-isu yang boleh berkaitan dengan hubungan lah terutama sekali kan dengan manusia ni, benda yang kita boleh settle dekat luar tu kadang kita nak settlekan through social media. Dan benda tu menyebabkan orang salah faham dan sebagainya. Terutama kaitan rumah tangga lah yang banyak kan. Okey Hafiz kawan-kawan, bagus soalan ni. Soalan ni penting sangat. Kita nak kena faham. Lagi-lagi kita yang mustahil lah tak ada handphone kat tangan hari ni kan. Kita kena ingat, pertama bahayanya akhir zaman ni, lidah kita bukan lagi berada di lidah, di mulut, tapi lidah kita berada di jari sekarang ni. Handphone yang kita tengah tengok ni, dia jadi lidah kita, dia jadi percakapan kita. Sebab tu kita kena ingat satu-satunya anggota yang tidak dapat bercakap di hari akhirat kelak adalah mulut. Mulut ni dikunci. Sebagaimana dalam surah Yasin tu kan, naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Yasin yang kita selalu baca. Kalau orang Melayu ni biasa malam Jumaat kan. Kita kena ingat lidah ni bila di hadapan Allah ni, Allah kunci mulut kita. Yang boleh bercakap tangan kita, kaki kita. Tapi masalahnya sekarang ni lidah kita dikunci di hari akhirat. Tapi kerja-kerja yang dilakukan oleh lidah ni sedang berjalan di jari tangan kita ni. Kita menulis semua. Kan? Lagi-lagi Syahwira, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat lama, pengantin baru. Kan? Lagi-lagi lah waktu kita macam UIA lah, UIA terkenal lah dengan confession. Confession. Confession, semua luar kat situ. Kedua, balik dengan soalan Hafiz ni tentang kita nak luah semua kat media. Kita kena ingat sampai di hari akhirat, waktu kita bertemu Allah SWT, lepas Allah timbang amalan kita di timbangan mizan kan, belah kanan, belah kiri, selesai, Allah letak semua amalan pahala kita di belah kanan, dosa kita di sebelah kiri, wal'iyazbillah. Habis semua ni, okey, selesai mizan amalan kita, kemudian apa berlaku? Allah akan minta waktu tu berlakulah yang kita namakan sebagai qisas ataupun tuntutan masing-masing. Semua akan menuntut waktu itulah. Okey, contohnya kata Rasulullah SAW, antara orang awal, kalau macam saya sebagai seorang suami, orang awal yang akan datang lepas dah settle amalan kita dah timbang ni, isteri datang. Isteri menuntut. Apa kata isteri? Ya Allah, aku ni lama dah lama dah menjadi isteri dia, tapi dia tak pernah pun ajar aku begini-begini. Contoh, dia tak pernah ajar aku fardu ain, tak pernah ajar aku solat, tak pernah ajar aku Al-Quran. Waktu tu isteri akan menuntut pahala suami dia, kan? Maka Allah ambil pahala suami tadi, letak pada isteri. Berkuranglah pahala seorang suami waktu itu. Kalau isteri, siapa yang mula-mula datang? Suami. Poin saya adalah manusia akan saling menuntut tau di hari akhirat, di mahsyar kelak, di padang mahsyar ni. Okey, kemudian suami isteri, lepas tu siapa pula datang? Ahli keluarga datang. Hafiz dan kawan-kawan mungkin tengah menonton ni, katalah Hafiz ada adik-adik bawah? Tak ada, bongsu. Ada bongsu. Kakak. Kan? Katalah Hafiz anak sulung, contoh lah kan. Ataupun yang tengah menonton ni, katalah dia ni seorang abang. Waktu tu adik-adik dia datang. Adik-adik datang, ya Allah, ini abang aku, ya Allah. Di dunia dulu tak pernah buat ajar aku begini.
aku tak menutup aurat. Orang yang akan menuntut di mahsyar kelak adalah orang yang ni kena dengar elok. Siapa yang menulis kena tulis elok. Antaranya pertama, orang yang kita mengumpat dia. Orang yang kita mengumpat dia. Amalan dahlah sikit, betul. Kata Amalin Hasno. Kan? Perasan tak waktu dulu kita kata kita dengar daripada guru-guru ustaz kita, jangan mengumpat, nanti kurang pahala kita, dosa dia kita dapat. Yes. Kat mana berlaku benda ni? Berlaku waktu di mahsyar tu lah. Dekat mahsyar, orang yang kita mengumpat kat dunia ni, sama ada dia mati dulu atau kita mati dulu, tak sempat bermaafan, waktu tu dia datang. Ya Allah, waktu di UIA dulu, waktu di kampus universiti dulu contoh, dia mengumpat aku, ya Allah. Maka Allah sahkan dan Allah Maha mengetahui. Allah ambil pahala kita, letak pada dia sebanyak-banyaknya. Pahala kita habis lah. Sebab orang mengumpat ni menuntut kita. Kita mengumpat kat mana? Kita mengumpat kat Facebook, mengumpat di IIUM Coffee Shop contohnya, mengumpat di IG, di Twitter. Allah ambil pahala kita ni, letak pada orang yang kita mengumpat, habis dah pahala ni. Lalu malaikat tanya, ya Allah, pahala dia ni habis dah. Nak buat apa pula? Waktu itulah segala dosa yang dilakukan oleh orang yang kita umpat tadi, Allah ambil letak pada kita. Itu yang jadi pahala kita bagi kat orang, dosa orang dapat kat kita tu kalau kita mengumpat. Sebab tu kena jaga. Yang kedua, orang kita fitnah dia. Orang yang kita fitnah dia, sama ada kita mati dulu atau dia mati dulu, kita tak sempat minta maaf. Kita tak sempat minta maaf. Contohnya kita fitnah sikit je, Hafiz. Sekarang ni fitnah ni mudah je, share je. Sepantas satu soal, klik share je. Nak tanya sesuatu pun melalui WhatsApp contohnya. Tambah-tambah kalau letak tanda soal dalam grup WhatsApp. Grup WhatsApp ni ramai orang ada. Ataupun dalam Facebook lah. Dia kata, betul ke, contohlah betul ke Hafiz couple dengan Minah ni? Tanda soal. Kan? Tanya kat FB. Kan? Kemudian orang kata, jangan fitnah boleh tak? Tak, aku tanya je. Sedangkan tanda soal dia tadi tu menjadi punca tersebarnya fitnah. Okey lagi, kita pula yang tukang tekan button share tu. Satu saat je, tekan button share. Kita telah menyebar luaskan fitnah pada waktu itu. Baik. Sahabat-sahabat, adik sekalian, kawan-kawan, ingat, sama ada kita mati dulu atau dia mati dulu menyebabkan kita tak sempat bermaafan. Waktu tu susahlah urusan kita di hari mahsyar nanti. Masing-masing surah Al-Hujurat tentang mengumpat ni ayat yang ayat berapa ni? Tak ingat lah pula. Ingat ayat dia je, nombor tak ingat. Siapa ingat boleh tulis. Surah Al-Hujurat, ayat berkaitan dengan mengumpat ataupun bersangka. Kan Allah sebut, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kemudian satu lagi, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu. Apa dia, Hafiz? Yang ayat kata datang satu berita pada kamu itu satu berita. Ini ayat yang ke mana? Ayat tentang sangkaan ni. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann. Inna ba'daz-zann ithmun. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Boleh check nanti, kawan-kawan boleh check, siapa tahu boleh tulis di komen ni. Surah Al-Hujurat, Allah sebut, wahai orang beriman, ijtanibu katsiran minaz-zann. Jauhkan daripada bersangka. Jangan banyak agak. Saya rasa, anak rasa dia ni
Rasa-rasa ni sangkaan. Allah minta jauh daripada bersangka, sebab inna dhannu ithmun. Sebab bersangka ni biasanya buruk. Biasanya sangka buruk, su'uzwan. Jarang sangkaan ni menjadi husnuzwan. Dia biasa su'uzwan. Kan? Kemudian wala tajassasu, jangan kamu mengintai-intai, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu saling mengumpat di antara satu sama lain. Kan? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Allah tanya pula, adakah kamu suka kamu makan, perumpamaan mengumpat ni, makan daging saudara kamu yang telah menjadi bangkai. Makna huduh lah. Allah minta kita jauhkan. Sebab tu kalau boleh kita ni benda yang boleh berdepan. Jangan buat dalam media sosial. Betul tak? InsyaAllah. Okay, Miss? Okay. Jelas. So Ustaz, kalau macam kadang-kadang kita kan kata tangan share kan. Sedangkan kadang benda tu ada je masa macam tak perasan benda tu sebenarnya aib. Kira mengumpat tu kan, kita share kan. So macam mana Ustaz kalau tersilap buat kan? Memang kena jumpa, memang kena hubungi orang tu lah, minta maaf. Ke macam mana? Sepatutnya tu lah. Dosa sesama manusia tidak, di point ya, dosa sesama manusia dia tak selesai dengan taubat semata-mata. Tak selesai. Taubatlah. Dosa dengan Allah, Hafiz kawan-kawan, dosa dengan Allah kita boleh taubat. Ini yang jelas kadang-kadang kita nak sebut tak sedap juga istilah ni. Ni yang kita panggil dosa peribadi ni. Dosa orang, okey, insaf, dapat hidayah, dia boleh taubat. Boleh mohon taubatan nasuha kepada Allah. Selesai. Tapi dosa sesama manusia, taubatlah macam mana pun dengan Allah, kita kena selesai juga sesama manusia tadi. Bukan mudah lah. Dia kena minta maaf, kena cari. Kecuali lah Hafiz kan, baru on the way nak pergi minta maaf tu, mati dah kawan tu. Meninggal dah. Jangan putus asa lah. La tayasu min rahillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Teruskan bertaubat, munajat pada Allah. Mudah-mudahan Allah selesaikan urusan kita. InsyaAllah. Seram. Tak tahulah sepanjang hidup ni dah banyak mistake apa dah buat kan. So macam gitulah. Ustaz, ada orang tanya soalan tu Ustaz. Kalau contohnya kalau contohnya kita tweet pasal orang but kita tak mention orang tu, kita still kena minta maaf kat dia ke? Maksudnya kita macam cakap secara umum tapi benda tu buruk lah. Adakah kita kena minta maaf dengan orang tu? Tapi kita tahu kita masukkan siapa tu. Okey, kalau kita tak mention siapa-siapa, okey. Maknanya memang kita bagi teguran tu pun teguran umum. Contohlah kan Hafiz, kita dalam konteks dakwah ni, kita tweet pasal apa pasal contoh baru ni viral satu video suami isteri kat rumah. Direct kita tak kenal siapa lelaki tu, siapa perempuan tu kan. Tapi kita sebagai pendakwah, sebab kita ni semua kena dakwah, bukan setakat PU, imam muda, da'i, semua kena dakwah. Maka kita pun tweet alangkah indah kalau rumah tangga yang dibina berasaskan Islam. Kan cantik kalau isteri dan suami saling menghormati antara satu sama lain. Macam tu. Memang dalam hati kita tulis tu sebab melihat video tadi. Tapi dari sudut konteks dakwah, kita tidak membuka aib tadi. Yang salah kalau kita tulis mention nama. Kau tengok si Hafiz tu, boleh pula dia sound bini dia. Contoh. Waktu tu, kita telah membuka aib orang waktu tu. Maka kena minta maaf. Boleh faham Anizah? Soalan yang baik, bagus. Okay, sesiapa yang nak tanya soalan ni boleh tanya, InsyaAllah. Kita ada dalam lagi 7 minit macam tu.
Sebab IG live ni dia akan mati sendiri. Sebab dia Mesti sejam je. Dia 1 jam je kan? Ni 1 jam je. Macam ni. So kalau rakaman ni pun Hafiz, macam mana Hafiz kawan-kawan bila duduk hostel ni? Macam mana dengan mak ayah semua? Tadi The Star ada contact apa interview lah, tanya perasaan kan. Honestly kalau kita mesti nak dengar orang tersayang kan. So nak balik lah, tapi bila sebab tangguh dulu, ingat macam tak apalah balik lusa esok lusa kot, sebab malam yang dia nak restricted movement order tu kan macam ramai balik kan, tak best lah kan, ramai yang macam takut jam ke apa, so tangguh lah. Bila tangguh tak boleh balik terus. So awal-awal tu macam tu awal-awal, tapi ingat nak balik Bangi lah kan, tapi balik Bangi pun tak boleh. So bila nak balik awal-awal tu memang tension ke, tapi bila tengah-tengah tu macam dah biasa. Dan sekarang ni sebab saya pun macam duduk kat bilik kan, saya pun tak terlibat dengan apa-apa sukarelawan ke apa, bosan lah kan. Setiap hari memang makan, minum, tidur, tengok cerita, membaca pun boleh lah sikit-sikit kan. So saya macam sebab tu boleh buat COVID-19 diary ni, macam at least ada something untuk buat. Macam tu lah. Bagus, sangat bagus. Mudah-mudahan projek COVID-19 diary ni memberi manfaat lah. Menjadi jariah apa. InsyaAllah. Tu ada soalan. Sebab apa? Kalau siapa soalan lagi? Tu Ustaz ada soalan tu. Siapa ni? Kau. Cina Empat tu dia nama. Contoh kan, kalau contoh kawan mengata kawan sendiri, macam mana Ustaz? Sama. Dia kita nak mengata kawan ni, kata berdepan. Jangan kata belakang. Kata depan. Tapi kata berdepan pun menjaga bahasa lah. Tidak teguran. Aku ni kawan, lama dah tengok kau ni tak baca Quran. Jom kita baca Quran bersama. Maka kata berdepan. Mengata ni boleh dan dibenarkan. Syarat dia jangan mengumpat, jangan kata belakang, jangan sakitkan hati orang yang kita kata tadi lah. Tu point dia. Okay, tak ada masalah. So ada soalan lagi Hafiz bawah tu? Tu menarik soalan tu. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, contoh kalau kita ada buat salah dengan kawan dan kita dah minta maaf dengan dia personally tapi tak respon, perlu tak kita terus minta maaf, terus menerus minta maaf? Okay, menarik. Qahirah Ridwan. Okay, ingat kita manusia ni yang Allah nilai adalah usaha kita. Maknanya usaha. Kita minta maaf tak? Minta maaf. Soal dia nak maafkan ataupun tidak, itu balik pada bebanan dan urusan dia lah pula. Syarat dia minta maaf dengan penuh keikhlasan. Minta maaf dengan ikhlas. Jangan lawan daripada jauh je. Woi, aku minta maaf woi. Dia sound jauh je. Tapi dia tak nak minta maaf pun. So dia kena minta maaf elok. Teruskan minta maaf. Jangan putus asa. Sebab makna orang yang kita minta maaf tadi lah pula Hafiz dia bertanggungjawab. Kalau dia tak memberi kemaafan, Qahirah Hafiz rasanya ada soalan terlepas atas tadi, Mira Faizah tu. Topik nak tanya soalan, apa buku yang Ustaz suka baca? At least satu. Jujur saya suka baca buku yang berkaitan dengan perkembangan politik, buku-buku yang kat belakang ni, ensiklopedia Yahudi, ni kan, bapak Yahudi. Macam banyak. Tentang anak muda lah, buku yang menceritakan perkembangan semasa. Ini yang kita baca lah. Satu lagi yang saya minat adalah berkaitan dengan kekeluargaan lah, suami isteri, tentang ayah. Ustaz,
ala-ala kan Ustaz, orang tanya soalan pasal minta maaf tadi kan. Tapi setengah orang kan, contohlah dia buat kesalahan tu kesalahan yang baik bagi, contohlah dia macam tak memadai, contoh dia memalukan kita kat depan orang ramai, tapi dia minta maaf personally, dia tak minta maaf depan orang ramai. Certain kita rasa macam tak cukup lah dengan minta maaf, buat kesalahan besar kan, tapi minta maaf macam tu je. Macam mana Ustaz? Okey, menarik. Pertama, dia malukan kita depan orang ramai. Maknanya dia dedahkan aib kita. Kemudian minta maaf personal. Kita kena clear. Minta maaf personal tadi kita kena terima, sebab itu cara yang terbaik. Tapi kalau tindakan dia sebelum tu yang mendedahkan aib menyebabkan ramai khalayak ni sekala fitnah termakan fitnah, kalau aib tahu aib kita, dia bertanggungjawab juga untuk menjelaskan balik kepada semua orang yang dapat maklumat daripada dia tadi. Dia kena clear. Contoh Hafiz, contohnya fitnah. Fitnah ni Qahirah Ridwan masih Ustaz lega sikit, alhamdulillah. Moga bermanfaat. Contoh fitnah kan, dia share pasal fitnah yang dia buat tadi. Dia pun call kita, WhatsApp kita, dia minta maaf. Selesai, kita maafkan. Memanglah pedih tapi maafkan. Kita maafkan. Tapi dia pula dia kena bertanggungjawab, dia kena sekat fitnah tadi. Dia kena stop. Fitnah ni dia macam air yang mengalir. Dia kena sekat air daripada mengalir tadi. Dia kena sekat fitnah tadi. Maka contohnya dia kena jelaskan balik lah. Kalau dia fitnah di Facebook, dia kena jelas balik di Facebook. Saya nak bagi tahu semua, minta maaf apa yang saya sebut tu bohong belaka. Yang saya sebut tu fitnah, sebenarnya tak betul pun. Dan saya telah minta maaf dengan orang yang saya fitnah tadi. Alhamdulillah, beliau telah maafkan. Dia kena stop. Dia kena hentikan fitnah tadi. Itu cerita dia. Maknanya minta maaf personal pun jalan, meramai pun dia kena sebut. Cinampek, makasih Ustaz jawapan. Sama-sama. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah Ustaz, manakah masa pun dah mencemburui kita. Jadi mungkin pesanan ke untuk semualah sebenarnya, mungkin apa-apa nasihat berkaitan ni lah. Kita akan menghadapi pandemik dan insyaAllah kita akan masuk ke Ramadan. Dan mungkin untuk Ustaz boleh bersenang untuk mahasiswa lah terutama sekali. Kita orang ni lah. Hafiz dan kawan-kawan, sebelum tu nampak ada soalan ni, Amalin Hasnul ni. Kita party dengan seorang, lepas tu post kat story, tapi orang lain pula yang terasa macam mana berdosa juga ke. Pertama, dia tersalah faham dengan posting kita pula tahu apalah salah, kita terus terang dia, minta maaf, saya tulis ni tak niat pada siapa-siapa. Kan, itulah. Kalau kita tahulah, kalau kita tak tahu, biarlah, sebab kita tak niat. Sebab innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akhirnya Allah melihat bukan sekadar amalan, tapi Allah melihat kepada qulub, apakah niat asal dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Kita post kat story tu, niat kita apa sebenarnya, itu yang jadi ukuran Allah lah. Tapi kalau dia terasa, kita minta maaf lah dekat dia, insyaAllah. Boleh ya, Amalin Hasnul. Ingatlah, minta maaf ni langsung tidak menjatuhkan maruah seseorang. Bahkan minta maaf ni mendapat darjat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hafiz, kawan-kawan, penonton sekalian, sahabat semua, tolong tulis ni 3 amalan yang pahala dia infinity. Pahalanya tanpa batas. Ada ukuran pahala. Apa maksud dia, Hafiz? Kalau kita baca Quran, 1 huruf berapa pahala? 10. Okey, 10 kan? Alamak, ngaji balik ni. Kita sedekah. Sedekah ni dia Allah kira dalam Quran, dia jadi macam 700 kali ganda. Itu paling maksimum. Minimum pahala 1 huruf 10, paling maksimum 700. 700 secara minimum jugalah sedekah. Tapi kalau buat 3 amalan ni, pahala dia tak terkira banyaknya. Pertama,
memberi maaf kepada orang yang meminta maaf. Ini dinyatakan dalam kitab. Dalam kitab banyak disebut. Pertama, memberi maaf kepada orang yang meminta maaf. Sekali kita bagi kemaafan, kita mendapat pahala yang infinity, tak terkira banyaknya. Satu. Yang kedua, pahala yang infinity adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan ataupun puasa sunat yang lain termasuk juga. Puasa ni as-sawmu li wa ana ajzi bih. Dalam sebuah hadis kursi, Allah menyatakan dalam hadis kursi, as-sawmu li, puasa ni untuk aku, wa ana ajzi bih, akulah yang memberikan banyak mana nilai pahala puasa seseorang tu. Kita nak masuk Ramadan ni niat betul-betul kerana Allah. Wa ana ajzi bih, Allah yang akan bagi ganjaran pahala puasa tadi. Syarat dia ikhlas, insya-Allah. Yang ketiga, pahala yang tak ada batas adalah pahala orang yang bersabar. Ni rakan-rakan adik-adik mahasiswa di kampus ni yang bersabar tak boleh balik ni. Kan? Ada orang kata, Ustaz, sabar-sabar juga. Ada orang kata, Hafiz kan, sabar-sabar juga Ustaz, sabar saya ada batas. Kau jangan cabar batasan kesabaran aku. Kita kena ingat, orang beriman sabar dia tak ada batas. Kalau dia kata sabar ada batas, selepas batas tu adalah nafsu yang didorong oleh syaitan. Sebab sabar ni sampai bila-bila? Cepat-cepat istighfar balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 3 pahala ni. Pertama, pahala orang yang memaafkan. Yang kedua, pahala orang yang berpuasa. Yang ketiga, pahala orang yang bersabar. Ni pahala yang tak ada batas. Allah akan limpahkan sebanyak-banyaknya. InsyaAllah. Kemudian sebagai akhir, Hafiz kan, kita tutup sikit tentang Ramadan ni. Sama-sama. Terima kasih Mira. Boleh silap baca nama ni, Mira Filzah pun boleh. Ni nama sebenar ke nama apa ni? Baik, kita nak masuk Ramadan ni, kita kena buat beberapa persiapan. Pertama, membanyakkan mohon taubat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang sangkut untuk beramal dalam bulan Ramadan adalah orang yang masuk dalam Ramadan dalam keadaan dia masih menanggung dosa yang banyak. Jadi perbanyakkan taubat, perbanyakkan istighfar. Bermula ni malam ni dah boleh dah, kita dah masuk dah. Maghrib esok dah 1 Ramadan. InsyaAllah, Alhamdulillah. Allahumma balighna Ramadan, amin. Kemudian yang kedua, perbanyakkan mohon maaf dengan semua orang. Boleh mulian mak ayah masing-masing. Siapa yang masih ada mak ayah, boleh call mak ayah lepas pada ni. Saya pun lepas ni nak call mak ayah. Tak call lagi hari ni. Boleh minta maaf dengan mak ayah. Orang tanya, Ustaz, macam mana mohon keampunan ibu ayah dan keampunan kita, dosa kita dengan mak ayah kita. Adik-beradik minta maaf semua, kawan-kawan, kalau kawan-kawan student, minta maaf dengan rakan-rakan student kita yang lain, kawan-kawan classmate kita, roommate kita, kan, minta maaf semua orang supaya kita masuk Ramadan ni tak sangkut dosa salah silap kita sama manusia. Yang ketiga, Hafiz, kawan-kawan sekalian, dah boleh mula review ulang kaji balik hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, ibadah dalam bulan Ramadan. Tambah-tambah, Hafiz, kita ni sambut Ramadan new normal, kata Perdana Menteri kan. Ramadan di rumah ataupun di universiti masing-masing. So macam mana hukum hakam? Sedih lah. Macam mana nak dapat pahala solat berjemaah, jangan tinggal, kan? Kedudukan solat yang sebetulnya. Macam mana kita nak tolong orang yang dia sembahyang seorang tapi kita nak bagi dia dapat pahala jemaah juga. Macam mana nak dia? Padahal kita dah solat dah. Semua tu boleh belajar. Kemudian macam mana nak dapat niat pahala iktikaf.
iktikaf dalam bulan Ramadan, lagi-lagi 10 malam akhir nanti ni, kan tak boleh pergi masjid surau, tapi di rumah Ada. ataupun di kolej kediaman ada. Oh, Ada. okey. Nak belajar. Tapi kena belajar lah, dia tak boleh ikut-ikutan lah. Kita nak beramal ni mesti ada dalil, mesti ada sandaran rujukan para ustaz. Apapun ala kulihan, poin besar dia Hafiz, kawan-kawan, kena ada persiapan. Jadi dari sudut ilmu lah, untuk bertemu dengan bulan Ramadan, insya-Allah. Allah. Amin. Okay, jazakallah khair view ke atas. Orang kata banyaklah perkongsian ni dan merangkum ni banyak sangat perkara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya nak mengucapkan terima kasih dah sangat-sangat kepada Ustaz sebab sudi terima jemputan ni yang tak seberapa ni kan. Jadi saya rasa terharulah sebab boleh terima. Ya, Alhamdulillah Ustaz. Memoga segala kebaikan yang Ustaz sampaikan kami menjadi jaris juga kepada Ustaz, insya-Allah. Amin. InsyaAllah. Jadi insya-Allah rasa itu sahaja. Audiens tak ada apa-apa dah kan. Nur Terima kasih. Arif. Terima kasih. Wah, terima kasih sama-sama. Semoga bermanfaat insya-Allah. Afzan Rahman, Okey, Ustaz. Afzana sama-sama. InsyaAllah jumpa lagi Hafiz. Masih Okay, banyak. Ustaz. Jumpa lagi Ustaz. Okay,